Pesan 6 kapal, dapat 5, 1 karam entah di mana. Sah hanya 5 buah kapal tempur pesisir LCS yang akan disiapkan untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Utama Muhammad Hassan dilaporkan berkata kapal tempur pertama dijangka memulakan pelayaran seawal Julai 2024. Beliau memberi jaminan projek LCS akan disiapkan mengikut 9 bilion ringgit peruntukan sedia ada dengan 6 bilion ringgit telah dibelanjakan dan berbaki 3 bilion ringgit. TLDM akan mendapat 5 LCS bukan 2 dan bukan 6 buah seperti yang dirancang pada tahun 2011 untuk disiapkan oleh Boston Naval Shipyard Sdn Bhd BNS secara rundingan terus. Bagaimanapun Muhammad mempertahankan sasaran 5 buah kapal LCS tersebut. Kalau siapkan mengikut apa yang ada, 2 kapal ia akan jadi kapal termahal di dunia. Lebih baik bina 5 buah kapal. Jika ada pun tambahan kos, ia minimum. Kalau buat 2 kapal dengan bajet 9 bilion ringgit, 1 kapal 4.5 bilion ringgit. Tapi kalau siapkan 5 buah, dari segi kos pembinaan perkiraannya tak lari jauh sangat. Kalau di Mesir, dia bina kapal dari Turki bernilai 1.8 bilion ringgit. Pakistan juga bina kapal 1.8 bilion ringgit. Kita kalau bina 5 kapal dan tambah sikit kos, dia akan jadi 2.2 bilion ringgit atau 2.4 bilion ringgit untuk sebuah kapal, jadi boleh kurangkan kos. Katanya dalam sesi soal jawab di Dewan Negara, lapor bernama. Apa terjadi kepada sebuah lagi sedangkan kos pembinaan asalnya adalah untuk 6 buah kapal LCS. Kapal itu sudah karam di daratan. Kemungkinan besar dana yang lesap itu tersembunyi di sebalik penjelasan Muhammad bahawa wujudnya sebuah syarikat yang bertindak sebagai orang tengah dalam urusan projek pembinaan kapal LCS tersebut yang kini akan dilupuskan. Katanya perjanjian penyelesaian dengan syarikat itu juga akan ditandatangani manakala urusan pembayaran bagi pembelian bahan membina kapal akan dilakukan secara terus kepada syarikat pengilang peralatan asal OEM. LCS perlu diteruskan, cuma yang mengganggu sedikit urusan untuk meneruskan pembinaan ini iaitu ada satu syarikat yang ditubuhkan sebagai orang tengah. Syarikat ini kita nak lupuskan supaya pihak pembina Boston Naval Shipyard tidak lagi perlu berurusan dengan orang tengah yang sebelum ini berurusan dengan pengilang peralatan asal, jelasnya. Beliau juga mendedahkan syarikat tersebut membuat permintaan khusus kepada Kementerian Pertahanan. Persetujuan telah kita capai, cumanya mereka minta supaya mereka dikecualikan daripada apa jua tindakan pada masa akan datang. Kita tidak mahu berkompromi dengan perkara ini. Bagi kami terpulang kepada agensi yang menyiasat dan pihak pendakwaan. Itu bukan dalam ruang lingkup Kementerian Pertahanan. Siapa-siapa sahaja yang akan disiasat terpulang kepada mereka, tegasnya. Isu kelewatan pembinaan kapal LCS mula heboh pada Ogos 2020 semasa pembentangan laporan Ketua Audit Negara di Parlimen. Selepas siasatan selama 2 tahun oleh Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC yang dikongsikan oleh Wong Kah Wong, pendedahkan kerajaan telah membayar 6.083 bilion ringgit untuk projek itu yang sepatutnya 5 buah kapal sudah diterima oleh TLDM pada Ogos 2022 lalu, namun sehingga ini tiada sebuah kapal pun telah disiapkan. Antara pegawai tertinggi kerajaan yang telah dipanggil untuk memberi keterangan semasa proses siasatan oleh PAC termasuk Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang berkhidmat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2011. Turut dipanggil adalah bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Muiz Abdul Aziz, bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang, bekas Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia Laksamana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani dan CEO serta Ketua Pegawai Operasi BNS. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang menjalankan siasatan ke atas projek berkenaan telah mencadangkan supaya beberapa individu dihadapkan ke muka pengadilan. Pada Ogos 2022, media melaporkan bekas Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia Tan Sri Ahmad Ramli Muhammad Noor yang juga pengarah urusan Boston Naval Shipyard Sdn Bhd BNS didakwa di Mahkamah Session atas 3 pertuduhan pecah amanah projek kapal LCS membabitkan dana syarikat bernilai lebih 21 juta ringgit. Beliau didakwa melakukan semua kesalahan itu di Boston Naval Shipyard Sdn Bhd, Menara Boston Jalan Raja Chulan pada 26 Julai 2010, 28 Oktober 2010, 25 Mac 2011, 19 April 2011, 4 Mei 2011 dan 22 November 2011. Dakwaan adalah mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan jika sabit kesalahan boleh dipenjara selama tempoh tidak kurang dari 2 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun dan dengan sebab serta boleh juga dikenakan denda. Setelah riuh rendah satu keluarga Malaysia, hanya seekor ikan senangin yang kena tangkap dan didakwa.
Apa terjadi kepada jerung-jerung yang menyebabkan kita kehilangan sebuah kapal LCS? Apa terjadi dengan kenyataan SPRM bahawa beberapa individu akan dihadapkan ke muka pengadilan? Hari ini Muhammad membayangkan ada cubaan untuk pihak tertentu supaya mereka dikecualikan daripada apa jua tindakan pada masa akan datang. Maknanya terdapat pihak yang sepatutnya dipertanggungjawabkan berhubung kelewatan perolehan kapal LCS ini yang masih bebas. Bagi rakyat Marhain, kami hanya menuntut kebenaran dan keadilan. Benarkah seperti dakwaan Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli bahawa laporan forensik projek LCS yang wujud syarikat palsu yang menghantar invoice barang-barang yang tidak memenuhi syarat alat gantian pertahanan? Menurut beliau, sesetengahnya adalah barang-barang biasa yang boleh dibeli di Pasaraya Maidin atau kedai Seberneka 7-Eleven. Ketika mendedahkannya, beliau memetik laporan siasatan perenggan 26.20 laporan forensik projek LCS. Pesanan belian global yang dikeluarkan kepada Alice Marine mengandungi item tertentu yang bukan taraf alat ganti peringkat depo, pembaikan dan penyelenggaraan seperti air mineral, pak putik kapas, kain pembersih, kipas dan lain-lain. Ini menandakan tahap percanggahan dan penipuan dalam proses perolehan. Mohon penjelasan Kementerian Pertahanan. Adakah kleptokrat dalam kes LCS yang mendapat laba haram ini akan dilepaskan hidup senang lenang meratah wang pembayar cukai? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.